Apabila pandemik melanda, semua aktiviti terhenti. Ketika ini terjadi, beberapa industri penting tampil untuk memastikan ekonomi negara dapat terus berjalan. Salah satunya adalah industri penghantaran. Bagi industri ini, penularan COVID-19 dan penguatkuasaan kawalan pergerakan memberi tekanan berganda. Kebebasan mereka bergerak terhad. Tenaga kerja turut terkesan. Kami terpaksa menggunakan single shift untuk bekerja. Bilangan anggota tenaga kerja di warehouse akan kurang. Tapi pada masa yang sama, bilangan bungkusan yang perlu dihantar melonjak naik. Bagi FedEx, kapasiti kargo mereka meningkat 17% pada bulan Mei sewaktu PKP masih berkuat kuasa berbanding bulan yang sama pada tahun 2019. Mereka di dalam industri ini mengingati detik ketika Perdana Menteri mengumumkan pelaksanaan PKP yang memberi mereka hanya 2 hari untuk mengubah suai seluruh operasi. Reaksi kami ialah mungkin 2 hari ini tidak cukup untuk tidak memadailah untuk kami menyediakan diri sendiri untuk PKP ini kan. Apa yang kita perlu buat pada masa itu memang jelas kepada kami, iaitu menjaga kesihatan dan juga keselamatan kaki tangan kami semua di samping memenuhi keperluan pelanggan kami supaya operasi berjalan dengan lancar, bukan bagi untuk pihak kami, juga bagi pihak pelanggan kami. Untuk mengubah suai segala operasi dalam masa 2 hari bagi sebuah syarikat penghantaran dengan keterhubungan global nyata satu cabaran yang amat getir. Tapi selaku sebuah industri kritikal, perkhidmatan perlu diteruskan walau apa pun yang berlaku. Segala pengalaman, kecekapan dan jaringan perlu dimaksimalkan untuk mengharungi tempoh yang tidak menentu ini. Rantaian bekalan dunia ni terganggu sebab pandemik COVID-19 kan. Dari ini gangguan ni adalah dari segi baik dari segi masalah pembekalan negara-negara tertentu maupun dari segi pengangkutan ataupun logistik dunia. Kami juga bernasib baik sebab rakan sejawat kami di China yang terlebih dahulu kena dengan COVID-19. So kami telah banyak belajar dari mereka tentang proses dan prosedur. Jadi dengan nasihat dan juga pengalaman yang dikongsi oleh rakan sekerja kita di luar negeri, kami berjaya membentuk ataupun mempersempurnakan BCP, iaitu Business Continuity Plan kita dengan lebih mantap dan cekap. Tetapi cabaran di peringkat tempatan kekal unik. Pada hari-hari awal PKP, timbul banyak ketidakpastian mengenai butiran SOP sendiri. Apa yang kita berusaha dalam 2 hari itu ialah meminta keizinan bertulis dari pihak-pihak berkenaan dan juga mendapat penjelasan selanjutnya tentang SOP. Maklumlah pada masa itu masih belum PKP belum dilaksanakan. Banyak juga SOP tidak jelas kepada kami. Kemudian, perubahan perlu dilakukan serta-merta. Di mana dulu kami untuk setiap hari kami akan ada 2 shift bekerja serentak. Tapi apabila COVID-19 ni berlaku, kami terpaksa menggunakan single shift. Kami tak dibenarkan menghantar kepada company-company kecuali ada yang punya kebenaran. So bermula dari situ kami juga telah menghubungi pelanggan-pelanggan syarikat saat untuk penghantaran alternatif terutama di rumah. Dan sudah tentu SOP norma baru yang asas perlu diikuti tanpa kompromi. Para pekerja kita bila dia masuk kerja, mereka dikehendaki untuk tak ambil temperature. Lepas tu, untuk sebelum mereka masuk ambil perkakas-perkakas mereka kena register MySejahtera dulu. Okay. Lepas tu, mereka akan pergi mengikut penjarakan sosial dia. Yang tu sangat penting. Perlu sanitize lah tangan setiap waktu dan membasuh tangan
sama ada di stesen FedEx sendiri atau di tempat pelanggan. Pastikan kita memakai mask semasa di tempat kerja. Seawal masuk kerja hingga kita habis waktu kerja. Peringkat awal PKP memang kita memang tak selesa lah untuk menggunakan mask waktu bekerja kan. Kita rasa panas, kurang selesa. Tapi kita walau macam mana pun tetap ikuti SOP dan prosedur-prosedur daripada syarikat lah. Kami terpaksa memakai menutup hidung ni sentiasa, sama ada di tempat kerja ataupun sewaktu bertemu pelanggan. Tetapi setelah proses ini berlaku selama beberapa minggu, lama-lama kelamaan dia seperti suatu benda yang normal. Kami juga terpaksa melakukan penjarakan sosial yang di mana kami sebelum ni tak pernah buat benda ni. Penjarakan sosial tu dia perlu tempat dan ruang untuk kita melakukan dia. Jadi muncul juga FedEx. FedEx ada fasiliti yang luas. Jadi untuk kita mematuhi penjarakan fizikal tu bukan satu kesukaran. Jadi perlu mudah untuk kita lakukan sebenarnya kerana kita memang boleh melakukan, maksudnya kita tak ada ruang yang terhad untuk melakukan penjarakan sosial. Cara lama perlu dilupakan. Dulu kami membenarkan sesiapa yang ada sesama ataupun batuk masuk ke pejabat untuk bekerja, terus bekerja ya. Tapi sekarang ni kami menasihatkan supaya sesiapa yang ada gejala yang tidak sihat, mereka perlu rehat di rumah. Kalau mereka nak, mereka boleh bekerja dari rumah. Kalau seseorang pekerja kita didapati ada suhu yang tinggi, dia tidak dibenarkan untuk masuk ke premis kita. Okey. Dan kalau mereka pada masa itu mereka berada di rumah, mereka kena menghubungi pengurus untuk memberitahu bahawa mereka ada demam ke atau gejala-gejala yang ada berkaitan dengan COVID. Lama kelamaan kami telah dapat membiasakan diri dan kami telah meneruskan momentum dari peringkat tersebut sampailah sekarang. So untuk kami di FedEx tiada masalah sebab kami telah diajar untuk sentiasa mengadaptasi kepada persekitaran. Semua SOP ini dia memerlukan kebiasaan kita untuk mematuhi dia. Sebenarnya kita tak ada pilihan. Jadi kalau kita nak kata ambil sesuatu yang mudah, seperti kita ambil suhu, walaupun nampak mudah tapi dia nampak leceh. Tapi alah bisa tegal biasa. Okey. Jadi bagi kita tak ada benda yang leceh lah. Tapi kalau nak kita kata leceh, sebenarnya semua benda tu leceh. Jadi untuk memastikan kita boleh menyokong dan sentiasa mematuhi arahan kerajaan, kita perlu mematuhi semua SOP yang ditetapkan oleh syarikat dan oleh kerajaan kita. Satu soalan yang sering diajukan sewaktu pandemik adalah, adakah setiap bungkusan disanitasi? Menurut sumber daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, seseorang yang telah pun dijangkiti oleh pandemik COVID-19 dan untuk mencemari barangan yang masuk ke dalam sistem kita ataupun kebarangkalian orang itu akan dijangkiti oleh barangan yang telah pun terdedah kepada suhu ataupun keadaan yang berbeza adalah rendah. Transaksi barangan daripada negara luar ke masuk ke Malaysia, dia akan melalui berbagai fasa proses. So di dalam proses tersebut tidak diperlukan untuk kami menyakuman, tapi hanya untuk kaki tangan untuk menjaga kebersihan semasa pengantaran. Contoh kalau kita buat contactless delivery, maknanya kami tak perlu untuk bertemu atau bersentuh secara fizikal dengan customer. Kami cuma letakkan di satu tempat yang diasingkan dan kami akan set off ke POD. So contactless delivery. Industri penghantaran perlu terus berjalan dalam apa jua keadaan. Malah peranan mereka semakin penting dalam era pandemik ketika pergerakan semua orang lain terhad. Dalam 6 bulan pertama tahun ini saja, 1/3 penduduk Asia Tenggara meningkatkan pembelian barang secara atas talian, sekaligus membesarkan peranan syarikat-syarikat penghantaran di rantau ini.
FedEx antara pemain utama yang berada di tengah-tengah pertukaran trend ini. Tetapi dengan transformasi, datang cabaran yang pelbagai. Kami diberitahu oleh barisan depan kami bahawa mereka diminta pusing balik ya apabila mereka mendekati sempadan Singapura ataupun Thailand pada peringkat awal ya PKP. Walaupun kami telah mendapat kelulusan yang dikehendaki dari pihak berkuasa. Penularan COVID-19 dan pelaksanaan kawalan pergerakan di seluruh dunia termasuk Malaysia mengubah cara kita melakukan banyak perkara. Di Asia Tenggara, 44% pengguna digital meningkatkan pembelian barang runcit secara atas talian tahun ini. Dan bergerak ke hadapan, 80% daripada mereka mahu terus membeli barang keperluan secara atas talian. Perubahan trend berskala mega ini meletakkan lebih banyak tekanan kepada industri penghantaran yang bukan sahaja perlu mengendalikan beban kerja yang meningkat mendadak, tetapi perlu melakukannya dalam persekitaran yang serba terhad. Di FedEx, mereka telah menyusun persediaan untuk beroperasi di bawah norma baru sebelum PKP diumumkan pada Mac lagi. Tapi itu tidak bermakna cabaran tidak timbul. Walaupun kita buat perancangan dan persediaan lebih awal, tetapi masih ada cabaran-cabaran yang kita perlu harungi lah, ya. Dan cabaran-cabaran ni saya rasa datang dari faktor luar, ya. Faktor yang pertama ialah dari pihak pelanggan. Kami dipahamkan bahawa kebanyakan pelanggan kami tidak dapat beroperasi ataupun hanya dibenarkan beroperasi dengan kapasiti separuh ya sepanjang PKP. Jadi kerana itu pelanggan kami kena menghantar sebarang barangan yang mereka ada pada masa itu ke pelanggan mereka di luar negeri. Pelbagai bentuk SOP baru merumitkan pergerakan. Pada hari-hari awal PKP, keadaan ini amat menduga. Rakan sekerja kami kena beratur di depan balai polis pada waktu yang sangat panjang semada untuk dapat ya permit perjalanan untuk merentasi daerah ataupun merentasi sempadan negeri ya. Jadi ini adalah cabaran yang kami melalui. Pergerakan antara negeri dirumitkan akibat PKP. Apatah lagi pergerakan antara negara yang dijejaskan oleh berbagai bentuk kawalan pergerakan yang berbeza. Kami diberitahu oleh barisan depan kami bahawa mereka diminta pusing balik ya apabila mereka mendekati sempadan Singapura ataupun Thailand pada peringkat awal ya PKP. Walaupun kami telah mendapat kelulusan yang dikehendaki dari pihak berkuasa. Tetapi setiap krisis membawa bersamanya peluang baru. Mereka di sini memilih untuk tidak mengeluh dengan segala cabaran yang didepani. Sebaliknya menggunakan kepakaran dan infrastruktur mereka untuk membantu negara memerangi COVID-19. Item paling khusus kita hantar ialah ujian test COVID daripada Korea. Kita hantar pada mula-mula peringkat PKP itu dengan jumlah yang banyak. Kita hantar tiap-tiap hari termasuk hari public holiday, Sunday, Saturday. Setiap hari kita hantar ke hospital. Sebab ini adalah digunakan untuk membuat saringan. Itu satu pengalaman yang paling unik sekali lah sebab kita hantar dalam jumlah yang paling banyak sekali. Perkara ini kita berasa teruja sekali sebab kita dapat menolong sebahagian daripada rangkaian untuk menghindari pandemik COVID-19 ini daripada merebak lebih teruk di Malaysia. Tapi bagi setiap pekerja di sini, realitinya adalah mereka menghadapi pelbagai cabaran setiap hari bekerja dalam era pandemik. Segala rutin perlu diubah dan kadar bekerja perlu dilipat gandakan ekoran bilangan bukusan yang meningkat dan masa kerja yang terpaksa dihadkan. Kita tak membenarkan para pekerja kita selepas habis bekerja untuk berkumpul beramai-ramai, jadi kita suruh mereka balik saja lepas kerja.
Dan bagi mereka yang masih perlu keluar untuk menghantar barangan dan berdepan ratusan pelanggan setiap hari, risiko yang mereka hadapi amat besar. Perasaan khawatir takut dijangkiti amat terasa. Tapi pihak FedEx telah mengambil insentif yang cepat dan tegas untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan para pekerja terjamin dengan menyediakan alatan-alatan yang membantu kami selamat seperti pelitup hidung, sanitizer dan pembaca suhu badan. Mereka ni diperlukan berulang-alik di antara Singapura, Malaysia dan Thailand ya. Dan risiko mereka mungkin lebih tinggi daripada yang lain ya. Jadi apa yang kami telah buat ialah kita cuba mengurangkan interaksi mereka dan juga kehadiran mereka di stesen ataupun fasiliti kami. Mereka tidak diperlukan melapor diri kepada pihak pengurus. Mereka hanya datang, ambil kenderaan dan terus pandu ya. Ini adalah SOP yang kita ambil untuk bahagian ini. Memang perasaan takut, cemas tu memang adalah sebab pertama kali kita mendengar virus COVID-19. So kita sebagai FedEx Courier memang setiap hari berjumpa dengan orang ramailah di luar sana. So kita tak tahu risiko yang bakal kita akan tempuh lah di luar sana. Fokus utama kami ialah menjaga keselamatan mereka semasa mereka terus berhubung dengan para pelanggan kami. Kami juga kena memastikan bahawa apabila mereka berinteraksi dengan pihak pelanggan, mereka juga menjaga kesihatan dan keselamatan pelanggan kami. Tetapi mereka yang bekerja di pusat pemprosesan turut berdepan tekanan yang tersendiri. Dunia norma baru memaksa pelbagai perubahan kepada cara, waktu dan lokasi mereka bekerja. Seperti kita menjemput staf-staf kami daripada bahagian lain seperti sales, account dan sebagainya untuk menolong untuk menghantar barangan ke rumah customer. Pada masa yang sama kita juga terpaksa mengerahkan pekerja kita untuk melakukan kerja lebih masa sebab bilangan package yang terlalu banyak ya. Lepas tu dari segi shift kita akan kita kurangkan disebabkan oleh perjalanan sosial, penggunaan satu shift berbanding dengan penggunaan dua shift lah. Sabtu pun kena kerja, Ahad pun kena kerja untuk menampung keperluan customer dari segi penghantaran. Perubahan perlu dilakukan secara drastik dan serta-merta tanpa mengira tempoh atau masa. Hari Raya Aidilfitri tahun ini jatuh pada bulan Mei yang lalu, ketika negara berada di tengah-tengah tempoh pelaksanaan PKP. Bagi mereka di sini, semangat mereka untuk terus berkhidmat tidak boleh luntur walaupun sewaktu musim perayaan. Malah, musim perayaan menyaksikan bebanan kerja mereka meningkat berkali ganda. Cabaran utama adalah di masa musim perayaan di mana banyak bungkusan-bungkusan yang perlu kita hantar untuk pelanggan. Jadi ada setengah-setengah staf atau pekerja di FedEx terpaksa tangguhkan cuti di hari perayaan demi untuk memuaskan hati pelanggan dan untuk penghantaran yang tepat pada waktunya. Cuti-cuti kami terpaksa ditunda dan ditangguhkan untuk membantu syarikat mengatasi barangan yang terlalu tinggi volumenya di tempat ini. Pada mulanya amat sedih, tetapi mengenangkan kami bekerja dalam satu teamwork, sama-sama terpaksa berkorban. Jadi sama-sama membantu syarikat dan para pelanggan dapat menerima bungkusan pada masa yang tetap. Kita sering terlupa, walaupun mereka bukan doktor, jururawat, polis atau tentera, mereka juga frontliners. Tanpa mereka, satu perkhidmatan kritikal negara terhenti, sekaligus menjejaskan kehidupan kita semua. Pelbagai cabaran mereka depani, pelbagai risiko mereka hadapi. Tapi kecekalan dan ketabahan mereka untuk terus berkhidmat kepada rakyat Malaysia ibarat satu semangat
yang takkan mati. Merekalah wira yang tidak didendam. Wira di belakang tabir yang berhempas pulas demi memastikan kita semua boleh meneruskan kehidupan kita seperti biasa. Jadi selepas ini, jika anda terserempak dengan pekerja penghantaran pos, setidak-tidaknya ucaplah terima kasih kepada mereka. Kami di FedEx tetap akan memberi perkhidmatan yang terbaik untuk rakyat Malaysia dan pada pelanggan-pelanggan kami.